Setelah diterangkan di dalam ayat yang terdahulu yang menjadi permulaan kepada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun suratul Qital, surah peperangan, dinyatakan bahawa orang-orang yang kafir dan menghalang, menyekat jalan-jalan Allah, walaupun mereka mengerjakan amal-amal yang baik, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, semua perbuatan mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Tidak sah, tidak ada pahala. Walaupun kamu tengok mereka buat baik, buat macam-macam. Kalau di zaman Nabi SAW dulu, mereka memakmurkan Masjid Haram, mereka membaiki Kaabah, mereka memberi minum orang haji dengan air Zam-Zam, memuliakan orang yang datang ke Mekah. Tetapi dalam masa yang sama, mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya di sepanjang zaman. Kamu melihat orang-orang yang menentang Islam ini, kadang-kadang mereka buat baik. Buat masjid, tolong orang, bantu orang, cetak Quran. Macam-macam mereka buat baik. Sekiranya mereka menentang agama Allah ditegakkan, ditinggikan, memerintah di atas muka bumi, amalan mereka disesatkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang sebenar. Walaupun ada di antara mereka yang membuat dosa, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Walaupun ada di antara mereka yang jahat, Allah Ta'ala mengislah dan membaikkan mereka menjadi baik dengan hidayah daripada Allah. Jangan beza antara mereka yang berjuang Islam dengan mereka yang menentang Islam. Setelah dinyatakan demikian, Allah menyatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang memerangi kamu, yang berperang dengan kamu, yang menyerang kamu dengan senjata, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, maka pancunglah leher-leher mereka. Pancung biar mati terus. Jangan sosoh main-main. ضَرْبَ الرِّقَابِ, pancung leher mereka. Allah Ta'ala sebut leher, pancung leher dengan tujuan bunuh mereka biar mereka mati. Bila mereka menyerang kamu dengan senjata, jangan ada rasa sayang, rasa kesian, rasa apa. Jangan pancung mereka dengan senjata kamu. Mana pancung di sini ialah bunuh biar dia mati. Oleh kerana leher adalah tempat yang paling mudah sekali mati. Bila dipotong kepala, putus kepala, mati selalu. Dengan maksud bunuh mereka biar mereka mati. Bila mereka menyerang kamu dengan senjata-senjata mereka, jangan menyerah kalah, lawan mereka dan bunuh mereka, pancung leher-leher mereka. Hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq, sehingga kamu memerangi mereka dengan sungguh-sungguh dan banyak membunuh mereka dan mereka menyerah kalah. Setelah kamu menyerang mereka habis-habisan, mereka menyerah kalah, fashuddul wathaq, tawan mereka dan ikat mereka dengan kemah-kemah, jangan selepas. Ayat ini menyatakan setelah musuh menyerah kalah, berhenti bunuh, tawan. Tawan mereka, ikat mereka kemah-kemah, iaitulah musuh-musuh yang menyerah kalah, ditawan dengan diikat kemah-kemah, jangan terlepas, jangan beri peluang mereka lari. Fa imma mannan ba'du wa imma fida'a, sama ada kamu membebaskan mereka dengan percuma ataupun kamu membebaskan mereka dengan tebusan, terpulang kepada kamu
yakni terpulang kepada pemimpin-pemimpin kamu. Pemimpin-pemimpin kamu. Kalau ada kerajaan Islam, kerajaan Islam. Kalau ada pemimpin jihad, terserah kepada pemimpin. Jangan buat ikut suka kita. Kena serah kepada pemimpin dalam perkara ini. Terdapat perbincangan panjang di kalangan ulama berkait dengan ayat ini. Bila berlaku adanya tawanan-tawanan perang, bagaimana nak buat terhadap tawanan-tawanan perang ini? Mengikut kaul yang asal, sesuai pada pemimpin. Ada pemimpin yang mengarahkan tawanan itu dibunuh, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika peperangan Badar. 70 orang musyrikin ditawan dalam peperangan Badar. Ada di antara yang ditawan itu diperintah oleh Nabi SAW supaya dibunuh, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayyid, An-Nadhr bin Al-Harith. Dianggap sebagai penjenayah-penjenayah perang. Orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, yang terlalu jahat. Mengikut pandangan pemerintah tentera, dia mesti dijatuhkan hukuman bunuh, maka dibunuh. Ataupun yang dibebaskan begitu saja. Dilihat dia ni musuh yang tak berapa bahaya, yang dikerah. Yang dikerah, dipaksa supaya berperang, maka yang macam ni dia bebaskan. Mudah-mudahan dengan dibebaskan itu dia masuk Islam. Ataupun dikenakan tebusan. Tebusan itu sama ada ditukarkan dengan tawanan Islam yang ditawan oleh musuh. Dia tawan orang kita, maka kita tukar dengan tawanan kita. Dibebaskan orang kita, kita bebaskan orang dia. Ataupun dikenakan bayaran. Kita minta supaya dia bayar dengan harga sekian-sekian. Dibayar. Dalam tawanan perang Badar, Nabi SAW juga memberi cara pembebasan ialah dia mengajar 10 anak orang Islam membaca dan menulis sehingga pandai. Dia ajar orang Islam, anak orang Islam membaca dan menulis sehingga pandai. 10 orang. Sudah pandai, dia dibebaskan. Artinya dikenakan tebusan. Itu terserah kepada pemerintah Islam. Hatta tada'al harbu awzaraha, sehingga peperangan selesai. Sehingga peperangan selesai dan Islam boleh didakwahkan dengan sebebas-bebasnya. Hatta tada'al arhabu awzaraha, mengikut pendapat ulama, sehingga Islam dizahirkan di atas agama yang lain. Agama yang lain menirah kalah, tunduk di bawah pemerintahan Islam. Islam memerintah dan berdaulat. Musuh masuk Islam, ataupun mereka bersedia menjadi rakyat kepada kerajaan Islam, ataupun mereka memberi aman kepada orang Islam, mereka sedia berdamai dengan orang Islam, mereka sanggup tak ganggu dakwah-dakwah Islam. Ini dia makna mereka meletakkan senjata, berdamai dengan orang Islam. Dan setengah ulama menafsirkan dengan peristiwa turunnya Nabi Isa AS di akhir zaman, apabila orang Islam bersama dengan Nabi Isa dan Imam Mahdi mengalahkan orang-orang Yahudi, dibunuh Yahudi, dan orang Kristian menganut agama Islam. Sakit bagi Kristian menganut agama Islam, Nabi Isa memerintah dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang adil, bukan saja manusia dalam keadaan aman, sehingga kambing boleh berkawan dengan serigala. Berlakunya berkat pemerintahan syariat Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Nabi Isa AS. Itu mengikut tafsir setengah ulama. Tetapi lebih baik tafsir secara umum, dengan makna Islam berkembang dan berdaulat, tak ada gangguan lagi. Zalika walau yasha'u Allahu lam tasara minhum.
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. Allah Subhanahu wa taala boleh memenangkan Islam dengan tidak payah berperang. Allah Taala boleh lakukan ini. Kalau Allah Taala menghendaki, Allah Taala jadikan orang kafir menyerah kalah dengan gerun begitu saja. Ataupun mereka menerima kebaikan Islam dengan tidak payah berperang. Allah Taala boleh melakukan kehendak dan kuasanya. Kerana Allah Taala Maha berkuasa. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah Ta'ala nak menguji setengah kamu dengan setengah yang lain. Allah Ta'ala jadikan ada manusia yang masuk Islam dengan mudah. Dengan tak payah berperang. Bila dia ajak masuk Islam, terus dia masuk Islam. Hatinya terbuka. Mendapat hidayah daripada Allah. Dan ada di antara manusia yang tunduk. Walaupun dia tak mau masuk Islam. Tak ganggu orang Islam nak berdakwah, nak beramal dengan Islam. Dan ada di antara mereka yang lawan sehingga berperang. Bukan sahaja bercakap. Lawan bercakap boleh tahan. Ini nak lawan perang. Angkat senjata. Allah Ta'ala jadikan demikian untuk menguji dan mencoba kamu. Siapa yang benar-benar beriman. Siapa yang bohong beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah Ta'ala memilih di kalangan kamu ada orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan untuk mempertahankan Islam. Walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Dan orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah kerana menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tidak mensia-siakan amalan mereka. Allah Taala memberi pahala yang sangat besar kepada mereka yang berjihad dan kepada mereka yang mati kerana menegakkan agama Allah. Pahalanya sangat besar. Sebaik saja darah mengalir, dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh para malaikat dan bidadari di syurga. Rohnya masuk ke dalam burung yang terbang di dalam syurga, melihat nikmat syurga, dan Allah Ta'ala jadikan mereka itu hidup di alam barzakh dan tidak mati, dan mereka bercita-cita untuk hidup semula ke dunia dan berperang lagi bila mereka melihat kelebihan yang ada pada jalan Allah, dan mereka minta izin daripada Allah Ta'ala supaya menghidupkan mereka semula, supaya mereka dapat memberitahu kepada rakan-rakan mereka dan keluarga mereka betapa besar dan lebihnya pahala orang yang mati di dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan mati mereka tidak sama dengan mati orang lain. Disebutkan ayat ini diturunkan ketika berlakunya peperangan Uhud. Ini mengikut pendapat setengah ulama. Ayat ini maknanya umum. Tapi sebab nuzul, kata setengah ulama, ketika berlakunya perang Uhud, setengahnya mengatakan ketika berlakunya perang Badar. Ada juga mengatakan demikian. Dalam perang Uhud, apabila Nabi diuji oleh Allah Ta'ala dengan 70 orang sahabatnya gugur syahid. Kalau perang Badar berjaya membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang musuh. Dalam perang Uhud, 70 orang pula sahabat syahid mati di medan perang. Termasuk Hamzah, bapa saudara Nabi SAW, yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dicincang mayatnya. Ada mayat yang dicincang sehingga tak kenal rupa. Dahsyatnya peperangan Uhud ini. Walaupun demikian, Nabi tidak kalah dalam perang Uhud. Bila berundur ke pinggir bukit Uhud dan naik di atas pinggir, musuh tak berani menyerang. Ketika itu orang musyrikin melaungkan seruan mereka dengan mengatakan, "U'lu hubal, u'lu hubal, u'lu hubal." Hidup tinggi dan mulia berhala Hubal. Mereka memuja berhala mereka. Dan Nabi menyuruh orang Islam menjawab,
Allahu a'la wa ajal. Allah Ta'ala lebih tinggi dan lebih mulia. Lalu mereka berkata, Yaumun biyaumin badrun wal harbu sijal. Hari ini hari balas perang Badar. Peperangan silih berganti. Kalau di Badar dulu, kamu bunuh 70 orang kami. Hari ini, kami bunuh 70 orang kamu pula. Dan Nabi suruh orang Islam jawab, La sawa qatlana ahya' inda rabbihim yurzaqun. Wa qatlakum finnar yu'azzabun. Orang-orang kami yang mati, masuk syurga. Hidup di alam barzakh. Diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang kamu yang terbunuh di dalam neraka diazab. Itulah maksudnya firman Allah yang kita baca tadi, iaitulah falan yudilla a'malahum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan mereka. Di mana mereka yang mati di dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah masuk syurga. Hidup di alam barzakh diharamkan mayatnya dimandikan. Dikenal dengan syahidul ma'rakah, iaitulah orang yang mati di medan perang diharamkan mandi jenazahnya. Tak boleh mandi. Hendaklah dikafan dengan pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Kerana darah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Dibangkitkan bersama dengan bajunya, darahnya, warnanya darah dan baunya bau kasturi. Mereka di mahsyar menghadap Allah dengan saksi darah yang ada pada tubuh mereka. Oleh kerana itu diharamkan memandi jenazah mereka yang mati di dalam perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sembahyang mazhab Syafi'i kata tak payah sembahyang, ada mazhab mengatakan sembahyang. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada mereka ke arah syurga dengan petunjuk yang benar. Setengah ulama mengatakan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka tidak perlu bersoal munkar dan nakir di alam barzakh. Mereka tak dapat fitnah kubur. Ini kelebihan yang diberi kepada orang-orang yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Dan Allah memasukkannya ke dalam syurga yang diperkenalkan kepada mereka. Apa makna syurga yang diperkenalkan kepada mereka? Dengan mana di hari kiamat kelak mereka dimasukkan ke dalam syurga dan mereka pergi ke syurga lebih kenal daripada dia kenal rumah di atas dunia ni. Macam seseorang itu balik ke rumah di atas dunia, bila dia pergi jauh balik ke rumah dia kenal rumah dia di mana. Begitulah ahli-ahli syurga. Bila masuk syurga, mereka masuk syurga dalam keadaan dia kenal di mana tempat dia dalam syurga, sebagaimana dia kenal rumahnya di atas dunia. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka yang berani berjuang untuk menegakkan Islam, mempertahankan Islam walaupun terpaksa berperang dan mati di medan perang. Ayat ini ayat yang berkait dengan peperangan. Oleh kerana itu menceritakan berkenaan perang dan kelebihan perang saja. Kita sambung pula. Wallahu a'lam.